Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tarmim bil khair. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kekuatan dan daya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menunaikan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kehidupan kita berdasarkan kepada taufik dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati seluruh kepimpinan dan staf Masjid Tabuk Mufrad serta ahli jawatan kuasanya dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah Taala telah qadarkan pada saya sendiri untuk bersama-sama dengan tuan-tuan hadirin hadirat sekalian di atas asbab jemputan daripada Ustaz Hakim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mulakan dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah sementara kita menunggu syuruk menjelma, mari kita sama-sama mengulang kaji berkaitan tentang perjalanan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad yang merupakan Nabi yang terakhir menjadi lebih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bila kita sebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bahawasanya Nabi adalah merupakan yang terakhir dan tidak ada Nabi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka antara cara yang paling mudah pada zaman ini untuk kita mengetahui dan juga memastikan bahawasanya sekiranya ada orang yang mengaku dia adalah Nabi dan Rasul, maka sahlah itu adalah merupakan ajaran yang sesat. Tak ada Nabi dan Rasul dah selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya bila kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bahawasanya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah 20 abad yang ke belakang sebelum kelahiran Nabi lah. Maksudnya Nabi yang terakhir sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lama lah. Lama dia punya fatrah dia punya tempoh masanya. Dan bila mana manusia semakin jauh daripada Nabi yang terakhir sebelum ataupun Nabi yang kedua yang terakhir sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bila mana mereka tidak ada Nabi pada waktu tersebut, maka berlakulah perkara yang sebagaimana kita tahu, mereka hidup semakin jauh dengan Allah Ta'ala, semakin jauh daripada apa yang disebut oleh Rasul. Dan kalau kita juga melihat kepada sejarah kenapa dunia sangat memerlukan berhajat kepada Rasul, ialah yang pertama, ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan, maka sebenarnya memanglah pada waktu tersebut umat manusia sangat memerlukan kepada pimpinan dan juga tunjuk ajar daripada Rasul yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan antara tanda-tanda ajaran Allah Subhanahu wa taala telah disia-siakan adalah berlakunya kesesatan pada waktu tersebut. Tidak kiralah pada penduduk Mekah ataupun yang mana kita tahu bahawasanya penduduk Mekah di waktu itu memang telah ada Kaabah di atasnya, iaitu yang telah dibina pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga sezaman lah, maksudnya Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail membina Kaabah tersebut. Dan dalam waktu yang sama juga wilayah Rom telah berkembang dengan agama Kristian. Di antara perkara
ataupun agama-agama yang telah ada pada zaman tersebut. Yang pertama ialah ajaran Hanifah, ajaran Hanif, iaitu yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala, seluruh para nabi dan rasul adalah membawa agama iaitu Islam. Cuma yang berbeza ialah syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dan kalau kita merujuk kepada Al-Quran, maka Allah Taala nyatakan kepada kita jelas berkaitan tentang bahawasanya agama di sisi Allah Taala ialah Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah Taala ialah Islam. Ada lebih kurang 10 agama-agama yang wujud pada zaman tersebut. Yang pertama ialah agama yang memang dibawa oleh Nabi Ibrahim, ataupun kita tahu dia maklumi dengan nama Hanif. Yang kedua ialah agama Yahudi. Yang ketiga ialah agama Nasrani. Yang keempat ialah agama penyembah berhala. Yang kelima ateis. Yang keenam al-salbiyah, dan seterusnya penyembah kepada malaikat dan juga jin. Cumanya makluman hadirin sekalian, maka saya nak menyorot berkaitan tentang satu yang pertama ialah tentang Hanif lah, agama yang pada waktu itu adalah Islam, tetapi kita tahu dengan agama Hanifah dengan nama yang lain. Okey, dikata di sini ialah dirujuk kepada ayat dalam surah Al-An'am menyatakan kepada kita berkaitan tentang apa yang disebutkan dengan agama Hanif ini. Al-Quran menyebut dalam surah Al-An'am ayat 161, Fa'ada'udhu billahi minasyaitanir rajim, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim, dinan qayyima millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah diberikan petunjuk hidayah oleh Tuhanku ke jalan yang betul lurus, yakni kepada agama yang tetap teguh, iaitu agama Nabi Ibrahim yang tulus, dan bukanlah dia daripada orang-orang yang musyrik. Nak tunjukkan kepada kita tentang bahawasanya Nabi Ibrahim juga adalah merupakan bapa para nabi. Maksudnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ia adalah berada di bawah jaluran Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada tajuk, iaitu tentang antara penduduk yang berada dalam kesatuan jahiliyah pada waktu itu ialah semenanjung tanah Arab. Semenanjung tanah Melayu, kita tak tahulah waktu itu bagaimana. Dahulunya sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, penduduk wilayah ini, yakni penduduk tanah Arab atau semenanjung tanah Arab, menganut agama Allah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan juga Ismail. Tapi bila berlaku tempoh masa yang lama, jangka masa yang panjang, maka mereka telah melupainya, atau mereka telah menyediakan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehinggalah mereka menjadi penyembah berhala yang dipahat dan diukir oleh tangan mereka. Jadi siapa punya kerja tuan-tuan, hadirin dan hadirat sekalian, yang menjadikan penduduk semenanjung tanah Arab ini menyembah berhala. Maka di sini disebut tentang asal usul penyembahan berhala di Mekah, atau siapa hamba Allah Taala ni yang membawa masuk berhala ke bumi Mekah, hinggalah menjadikan ikutan kepada seluruh manusia yang berada di kota Mekah pada waktu tersebut. Nama dia siapa tuan-tuan? Nama dia adalah seorang pemimpin daripada suku Khuza'ah yang bernama Amr bin Luhai. Ini kerja dia lah, kerja dia yang membawa masuk berhala ke tanah Mekah. Maka Abu Hurairah menyatakan kepada kita sebagaimana riwayat daripada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Nabi kata,
عرضت علي النار ورأيت فيها عمرو بن لحي بن قمع بن هندك يجر أصيه في النار وكان أول من غير عهد إبراهيم وسيب السوائب وكان أشبه شيء بأكثر بن أبي الجون الخزاعي فقال الأكثر يا رسول الله هل تدرني شبهه فقال إنك مسلم وهو كافر. Dibentangkan pandanganku ke neraka. Maksud Nabi SAW menyatakan kepada kita berdasarkan kepada hadis ini. Nabi kata dibentangkan pada pandangan Nabi ke neraka. Lalu aku melihat di dalamnya Amru bin Luhai bin Qam'ah bin Handaf berjalan di dalam neraka. Nabi melihat orang yang saya sebut tadi itu berdasarkan pandangan mata Nabi sedang duduk atau sedang berjalan dalam neraka. Dialah orang pertama yang menukarkan ajaran agama Ibrahim dan memulakan sembahan berhala. Dia sangat mirip dengan Akhtam bin Abi Al-Jud Al-Khuzai. Lalu Akhtam bertanya, Ya Rasulullah, apakah kemiripanku dengannya akan memudaratkanku? Maka sahabat Nabi yang dia punya muka dia sama macam Luhai ni, dia kata adakah sebab aku macam mirip dengan dia, aku ni terkesan ke kan? Maka Nabi kata apa? Nabi kata kamu Muslim sedangkan dia kafir. Maksudnya sahabat Nabi takkan macam dia kan? Maka Nabi tenangkan sahabat Nabi ni kau lain. Cipih maksudnya muka dia lebih kurang. Gitulah. Amr telah meletakkan berhala besar yang bernama Hubal di mana? Di tengah-tengah Kaabah. Dia membawa berhala itu dari kota Balqa, jadi di Syam, kerana tertarik dengan kebiasaan masyarakat di sana. Rajin dia kan, rajin bawa balik berhala ke Kaabah. Maka Amr telah mengajak penduduk Mekah untuk menghormati, menyembah serta berdoa kepada berhala tersebut. Tengok kan, bagaimana orang yang, maksudnya orang pada waktu tersebut dia akan melihat kepada orang yang ternama dalam masyarakat dia, maka dia akan cepat. Baik. Maka kita juga kena berhati-hatilah. Siapa jadi pimpinan masyarakat, jadi orang yang hebat-hebat, maka pastikan apa yang kita bawa adalah perkara yang baik. Sebab kita akan sentiasa menjadi cermin kepada orang lain. Baik. Meskipun tiap-tiap tahun mereka mengerjakan ibadat haji menjadi sunnah Nabi Ibrahim AS, maksudnya antara sunnah yang masih tinggal, yang masih kekal pada zaman tersebut ialah mereka menunaikan ibadat haji. Kalau macam kita sekarang tak boleh nak tunaikan ibadat haji setiap tahun kan? Sebab mahal kan, ada 15,000, 30,000 dan seterusnya lah, mengikut kepada taraf kehidupan seseorang tu lah kan, waktu gini lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, maka yang belum pergi, yang dah pergi alhamdulillah, yang belum pergi kumpulah duit sebanyak yang mungkin mengikut yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan mereka mengadakan berhala-berhala yang banyak di tanah Arab, bukan sekadar di rumah-rumah ibadat, tetapi di rumah kediaman-kediaman mereka. Maksudnya bukan sekadar di tempat tertentu, bahkan di kediaman mereka pun mereka buat berhala tersebut. Jadi antara berhala yang terkenal dalam banyak berhala yang mereka sembah, yang pertama ialah Manat, yang kedua Lata, dan yang ketiga adalah Al-Uzza. Antara bandingan Manat, Lata dan Uzza, apa bezanya? Manat ialah berhala yang paling lama antara berhala-berhala yang mereka ukir. Mereka letak di mana? Mereka letak di pantai Laut Merah. Mereka puja, mereka sembelih korban di sekeliling berhala tersebut, memberikan hadiah kepadanya kan? Dan ini adalah berhala yang paling dihormatilah dalam kalangan kaum Aus dan juga Khazraj. Sehingga kan mereka bertahlul cukur kepala
kerana berhala manat ni lah, sampai tahap macam tu lah, okay. Kesesatannya mereka pada waktu itu. Yang kedua pula, apa nama berhala yang saya sebut tadi? Namanya ialah Lata. Di mana tempatnya? Maka tempat berhala ni telah diletakkan di mana tuan-tuan? Di Taif. Siapa yang jaga? Yang jaga ialah Bani Saqif. Maka orang-orang Quraisy dan kabilah Arab lain sangat memuliakan berhala ini. Sehinggalah bila mana berlaku penawaran kota Mekah selepas perjanjian Hudaibiyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan siapa yang menghancurkan, maka Nabi memerintahkan Abu Sufyan bin Harb agar menghancurkan berhala Lata ini. Okay. Yang ketiga, iaitu berhala siapa? Berhala apa namanya? Berhala Al-Uzza. Di mana letak berhala ni? Letak berhala ini ialah sepanjang jalan. Bila masuk sepanjang jalan, ialah banyaklah berhala tu kan berjalan sepanjang jalan menuju ke Iraq. Kan? Dah ada dah nama Iraq dah waktu tu kan. Dan berhala yang paling dimuliakan oleh orang-orang Quraisy, mereka selalu menziarahinya kerana ingin menyembelih korban, nak namakan anak yang baru lahir itu dengan namanya, kan. Bahkan mereka bila bersumpah akan menyebut nama Al-Uzza ini, dan juga ketika bertawaf di Kaabah. Siapa yang jaga berhala Al-Uzza ini? Maka yang jaga berhala ini ialah Bani Sulaim. Yang mana ketika mana kota Mekah ditawan oleh orang Islam dan Islam, maka Khalid bin Al-Walid adalah orang yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk hancurkannya. Maka apa yang disebut oleh Khalid Al-Walid ketika mana menghancurkan berhala ini? Maka dia kata, ya Uzza kufranak la subhanak inni ra'aitu Allah qad ahanak. Maka Khalid Al-Walid berkata kepada berhala ni, hai berhala Uzza, kafirlah kamu, tak suci pun bagi kamu, kan? Sungguhnya aku lihat Allah Ta'ala telah menghinakanmu. Maksudnya ialah berhala tu tak boleh nak lawan balik pun, kan? Kalau kita lihat bagaimana dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana dalam siri-siri dakwah Nabi Ibrahim yang mana dia telah menghancurkan berhala yang besar, kan? Sehinggalah bila mana dibawa ke hadapan penghakiman, bila ditanya siapa yang pecahkan berhala, lah tanyalah berhala yang besar tu, kan? Tanya pula. Itu yang mudahlah tuan-tuan faham, kan? Maka pandai pula jawab orang yang menuduh, mana boleh berhala besar tu nak hancurkan yang lain, lah dah tak boleh sembah juga, kan? Maksudnya apa? Mereka tahu, kan, tentang bahawasanya berhala besar tu tak boleh nak buat apa-apa pun, tapi kerana egonya, kan, bahasa modelnya ego, kan, dia tahu tapi tak nak tak nak ikut apa yang disebut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kan? Sehinggalah Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum pada waktu itu dengan dicampakkan ke dalam api yang marak dan besar, yang mana Allah Taala selamatkan Nabi Ibrahim dengan tidak ada sebarang luka ataupun tidak ada sebarang kesan bakar. Dan bila kita sebut tentang cerita kisah Nabi ini, saya yakin kalau yang hidup zaman 70-an, 80-an, maka mereka ini hidup dalam keadaan mereka tahu tentang, pernah baca lah kisah para Nabi. Tapi saya yakin yang lahir pada tahun 2000 ataupun hujung-hujung 90-an, bila dia tanya, pernah habis tak baca tentang kisah Nabi? Tak habis, kan? Kenapa tak habis? Sebab gadgetnya itu lagi habis dibacanya, kan? Yang itu kita kena selalu koreksi dalam kata, kita kena selalu tanyalah pada kanak-kanak, kan, tentang kena baca, kan, kan. Mungkin boleh jadi kuis, kan. Sebab kita lihat mereka jauh dengan maklumat berkaitan tentang mukjizat yang berlaku pada 25 Rasul tersebutlah. Kebalik orang, bukan suruh baca 313 pun, baca 25 je, kan. Maka betapa pentingnya, kan. Sebab
kisah-kisah 25 Rasul, 24 yang pertama tu dia tak panjang kan. Dia bukan sebagaimana kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisahnya sangat panjang dan dia sangat detail lah perjalanan kehidupan Nabi junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Baik. Seterusnya, mereka menganggap ketiga-tiga berhala itu sebagai anak-anak perempuan Tuhan. Di sana Allah Ta'ala telah menolak pembohongan mereka dengan firman Allah Ta'ala. Apa firman Allah Ta'ala? Ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim. Afara'aytumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra alakumuz zakaru wa lahul untha tilka idza qismatun diza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan yattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Setelah sekian wahai kaum musyrikin Mekah mendengar keterangan yang membuktikan kekuasaan dan keagungan Allah, tidakkah kalian memerhatikan dan berfikir tentang kebenaran berhala Al-Lata dan Uzza ini serta berhala Manat, iaitu berhala ketiga yang bertawaf rendah lagi hina, itulah yang disembah dan dianggap sebagai anak-anak perempuan Allah. Apakah patut kalian menisbahkan anak lelaki yang kalian sukai kepada kalian dan anak perempuan yang kalian benci kepada Allah? Okay. Mereka nisbahkan anak lelaki pada mereka, anak perempuan mereka nisbahkan pula kepada berhala lah pula. Okay. Ketahuilah pembahagian itu adalah sama sekali tidak adil. Semua yang kalian dakwa sebagai Tuhan itu hanyalah berhala-berhala yang kalian dan nenek moyang kalian berikan nama baginya. Allah sama sekali tidak pernah menurunkan bukti yang membenarkannya. Mereka yang berbuat demikian hanyalah mengikut sangkaan dan keinginan hawa nafsu, padahal telah datang kepada mereka petunjuk daripada Tuhan mereka. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, antara sikap yang mana nanti kita akan jumpa bagaimana orang-orang kafir pada zaman tersebut ni, bila mereka didatangkan mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan mata mereka, tak nak juga beriman. Ialah contohnya apabila berlaku pembelahan bulan, sehinggalah nampak kan, orang sebelah sana nampak, orang sebelah sini nampaklah betul-betul bulan itu terbelah kan. Bila mereka nampak, bila mereka tahu, tapi dalam waktu yang sama mereka kata, betul nampak, tapi ini sihir belaka kan. Begitulah mereka ini, bila mana hati mereka belum diberikan kemahuan untuk memerhatikan bahawasanya apa yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar, mereka tak nak juga ikutlah. Baik. Di samping itu, tuan-tuan, hadirin-hadirat sekalian, terdapat banyak berhala lain yang disembah dan dipuja oleh mereka dan diberikan berbagai nama kepada setiap berhala itu. Kadang-kadang sebahagian daripada mereka tidaklah beriman secara mendalam. Ada juga yang melampau sehingga menganggapnya sebagai anak Tuhan. Firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 3, apa Allah Ta'ala nyatakan kepada kita, ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Dia kata, kami tidak menyembah berhala memujanya, melainkan supaya mereka menjadi antara yang mendekatkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya. Maksudnya mereka kata, bukanlah nak sembah mana pun kan, sebagai perantara je kan. Dan kadang-kadang mereka menyatakan ataupun mereka kata menjadikan berhala sekutu bagi Allah dengan menganggap bahawa Allah itu lebih tinggi seperti mana yang dinyatakan oleh mereka dalam talbiyah yang dinyatakan oleh mereka dalam talbiyah ketika mengerjakan haji lah. Wahai Tuhan, tiada sekutu bagimu melainkan sekutu untukmu yang engkau milikinya dan dia tidak memiliki engkau. Kita boleh rujuk dalam riwayat Muslim nombor hadis 1185. Okay. Jadi apa kesimpulannya untuk yang isi yang pertama ni ialah bahawa sebenarnya mereka ini sesat dan tak ada pegangan yang tetap, mudah untuk digula-gulakan. Contoh digula-gulakan oleh Amr bin Luhai lah tadi kan, bawa dia macam best kan, sembah yang ni lah kan. Kalau kita lihat pula pada zaman Nabi Musa AS, bagaimana umat umat Yahudi ni, dia mudah digula-gulakan oleh Samiri kan.
datang bila tengok anak lembu ni boleh bercakap, kan? Boleh bercakap pula, maka mereka ini beriman pula dengan patung anak lembu tersebut, kan? Yang peliknya, adakah tidak ada daripada mereka ini yang pada zaman waktu tersebut ataupun zaman Nabi Musa AS itu mereka yang rot baliklah, tolak balik, kan? Inilah Allah Taala datangkan apa? Datangkan hukuman kepada mereka yang disebut dalam surah Al-Baqarah berkaitan tentang hukuman ialah Allah Taala gelapkan langit, dan pada waktu tersebut, kan, maka fal yatafaddal anda untuk berbunuhan antara satu sama lain sebagai tanda untuk mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah kalau nampak kan tak sanggup, tak sampai hati, maka digelapkan oleh Allah Taala mereka punya hilangkanlah cahaya, jadi macam malam lah, tak nampak siapa, kan? Baik, saya rasa cukup itu untuk yang pada bahagian fiksirah. Kita sambung pada minggu depan. Sikit lagi nak cerita tentang supaya kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pada pagi ini saya kongsikan berkaitan tentang fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana supaya kita pun tidak terbaik, tidak terpedaya dengan syaitan, kan? Baik. Ada 15 hadis yang berkaitan tentang susuk fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada hadis-hadis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia bersamaan antara hadis-hadis yang lain, kan, untuk sebagai penguat antara satu sama lain. Baik. Seterusnya kita lihat yang pertama, hadis daripada Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang terlalu tinggi. Apa maksud tak terlalu tinggi? Kat sini secara amnya, maka kita faham bila tidak terlalu tinggi dalam ukuran yang berada di tengah-tengah lah, kan? Dan namun tidak pula rendah, tapi orang tengok Nabi itu tinggi. Itu. Yang kedua, kulit Nabi tidak putih pucat, tetapi juga tidak sawo matang lah. Kita orang Johor, maka semuanya ialah majoritinya adalah yang sawo matang, ada yang putih juga, kan. Kemudian seterusnya, beliau diutus oleh Allah menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Kan? Beliau menetap di kota Mekah sebagai Rasul 10 tahun dan di Madinah 10 tahun juga. Ini dalam hadis ni lah sebut begitu. Beliau diwafatkan oleh Allah dalam keadaan usia 60 tahun. Dalam keadaan tidak sampai 20 helai uban yang terdapat pada kepala dan janggutnya. Maksud uban Nabi tidak sampai 20 kepala dan janggutnya. Uban kita kiralah cermin ataupun suruhlah nyainya, kira berapa banyak uban tu di kepala dan di janggut. Contoh. Okey, yang seterusnya apa? Tuan-tuan hadirin sekalian, ialah berkaitan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni seorang lelaki yang sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jarak antara kedua-dua bahunya lebar. Maksudnya bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bidang, kan. Kemudian rambut Nabi ni tebal, kan. Rambut Nabi ni tebal, terurai dari ke bahu sampai ke daun telinga je. Dan sahabat beritahu kalau Nabi memakai pakaian yang berwarna merah, maka sahabat kata tidak ada seorang pun yang memakai pakaian yang merah lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yang berkulit sawo matang pakai merah, aduh, jadi petang, kan. Kalau pakai baju merah, bagi kita kalau sawo matang kena cari baju yang terang, kan. Sekarang ni walaupun Ramadan belum sampai, tapi baju raya ni dah sampai kat rumah, kan. Biasanya, kan, dah sampai lagi Ramadan. Jadi kita yang jadi ahli masjid, yang jadi DJ ke masjid, boleh dah buat countdown Ramadan, kan. Walaupun sekarang baru bulan 1, tapi sebenarnya kita punya Ramadan kalau ikut kalender itu ialah pada 12 hari bulan 3. Jadi mudah-mudahan kita boleh dah boleh mula untuk apa, tuan-tuan, untuk buat pelbagai program yang supaya kehadiran Ramadan itu sangat kita tunggu, bahawasanya dia adalah benda yang sangat bermakna lah bagi
Itu kan. Baik. Seterusnya, sikit lagi. Apa lagi yang berkaitan tentang sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal. Tapi dagingnya, maksudnya telapak tangan Nabi dan juga kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terasa tebal dagingnya, tapi dia lembut lah, dia tak kematu kan. Tak keras. Tuan-tuan boleh peganglah tangan tangan tuan-tuan sekalian. Kalau kita lembut tu sebab tak kerja berat lah. Tak kopi, apa lagi, tak naik kelapa, tak apa, tak naik apa, tak nyelop dan sebagainya lah. Itu kena jadi lembut kan. Kalau memang orang kampung memang keras lah kan. Baik. Kepalanya besar, tulang sendinya besar, bulu yang tumbuh di dada hingga pusatnya lebat. Kan? Maksudnya bulu yang tumbuh pada badan Nabi ni, dia daripada atas ke bawah. Tuan-tuan ada sekalian ke bawah ni. Dia tak ada bahagian sini tak ada. Dia ke bawah lurus gitu. Kan? Dia dah nanti ada yang mengaku ya, aku ni macam Nabi juga ni. Lurus je dah sebelah putih kanan kita tak ada kan. Gitulah maksud. Nabi lurus kan. Okay. Dan seterusnya, Nabi kalau berjalan condong ke hadapan, seolah-olah sedang turun ke tempat yang rendah. Kita pula kalau berjalan ada yang macam pengantin berjalan pun ada kan. Dia macamlah kita punya gaya ni kan. Jadi beliau kata tidak pernah melihat orang yang setanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada sebelum kelahirannya ataupun selepas Nabi meninggal dunia. Apa lagi seterusnya? Yang kemudian muka Nabi macam mana? Bentuk muka Nabi tidak bujur tetapi membujur telur oval. Tuan-tuan boleh tengok telur tu lah kan. Tengok telur dengan tengok muka kita kat cermin lah. Ada tak muka macam membujur telur muka kita? Tetap kan. Badan Nabi tidak gemuk. Biasalah badan Nabi tidak gemuk. Tidak ada air yang boleh menyekat lah di tengah-tengah perjalanan. Air itu mengalir. Gitulah. Terus sampai lurus rata. Okay. Kulit Nabi putih kemerah-merahan. Kan? Ada yang menyebutkan kenapa kemerah-merahan. Merah tu apabila cahaya matahari dia mengenai bahagian-bahagian pada kulit Nabi yang tidak dilapis dengan baju lah, dia akan jadi merah lah, kan? Mata Nabi hitam pekat, bulu matanya lentik. Bulu mata kita lentik tak? Cuba tuan tengok cermin lentik tak lentik. Ni lentik asal tuan-tuan, bukan pakai maskara tu kan. Lentik kan. Asal kan. Kemudian Nabi bila berjalan kelihatan tegap, kakinya diangkat dengan kekuatan. Apa tuan-tuan yang maksudkan diangkat dengan kekuatan? Nabi tak sirik kasut dah, senang cerita macam tu lah. Jadi nak pastikan murid-murid kalau kita cakap begitu kat mereka, kena beritahu contoh tentang Nabi lah kan. Agak-agak yang tapak kaki cepat habis tu, bulan depan bapaknya beli lagi. Kenapa? Biar pak dia tapak kaki haus tu jalan macam mana kan. Maka saya kalau waktu kecil pun kalau berjalan tu arwah bapak aku beritahu, kalau jalan sungguh-sungguh, jangan main-main kan. Rupanya gitulah. Rupanya apa? Ada asas yang sangat kuat lah kan. Bila orang-orang lama ni baru tak kita ni kan. Bukan saja-saja cakap, bukan jalan sini kan. Memang selamat lah, sila beli lagi lah 2-3 bulan lagi kasut baru kan. Kelihatannya lebih tegap, kakinya diangkat dengan kekuatan, seolah-olah beliau sedang turun di lirik yang curam. Kan? Dan seterusnya, baginda ni kalau ditegur oleh orang kan, akan memalingkan keseluruhan badannya kan. Apabila beliau berpaling, kedua bahunya berpaling serentak, seluruh badannya turut berpaling. Maksudnya bukan separuh lah kan. Kalau kita kan tengah menghadap ke depan, orang belakang selamat kita kan sikit je kan, berpaling ke. Maka Nabi tidak begitu kan. Kemudian di antara kedua bahu Nabi terdapat apa?
khatamun nubuwah, iaitu tanda kenabian bagi para nabi. Yang mana kalau tuan-tuan dalam cerita ni, dalam sirah ni, bagaimana Nabi diminta pulang oleh pendeta Yahudi, balik. Sebab orang Yahudi ni, mereka kenal Nabi ni lebih kenal daripada anak mereka sendiri sebenarnya kan. Tapi juga beriman. Itulah peliknya kan. Jahatnya, tuan-tuan boleh tengoklah jahatnya Yahudi tu, yang berlaku dekat perang Israel Palestin tu lah kan. Bendera putih dah diangkat bagi orang yang sedang hamil, yang nak beranak dah, hadirin sekalian, dengan selambanya ditembak kan. Kemudian di bulldozer terus masuk dalam tanah kan. Dengan juga yang sedang sakit kan, berada di kemah selesaikan, terus ditubuhkan kan. Begitu jahat mereka. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan sekadar itulah pada pagi ini kan. Dan kita juga mengharapkan seluruh masjid di kawasan kita ni tidak berhenti untuk tuan-tuan, tidak berhenti untuk baca qunut nazilah lah kan. Sebab yalah, itulah sahaja yang mampu kita buat selain daripada kita berikan kewangan sekadar yang kita mampu kan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada mereka, dan kita juga jangan sejukkan dia punya temperature berkaitan tentang Palestin ni, supaya maksudnya kalau ada dekat Facebook nampak, kita share je lah apa yang kita nampak tu kan, berkaitan tentang cerita Palestin. Mudah-mudahan itu menjadi sebahagian daripada amalan kita, dan mudah-mudahan juga kita tahu bahawanya seorang syahid dia boleh tebus ataupun tarik 70 orang daripada ahli keluarga ni kan. Tuan-tuan boleh darab sendirilah, 21,000 darab 70 orang kan. Banyak ramaian. Mudah-mudahan kita termasuklah di antara ini kan. Kita khawatir kan berkaitan tentang soalan bocor tu dalam kubur tu kan. Semua orang dah tahu kan, kalau periksa memang dapat kalau kat dalam dunia, tapi dalam kubur tu siapa kau punya saudara kan. Kita khawatir sangat tak mampu nak jawab soalan tersebut. Kata ngaku saudara tolong, patut gitu kan. Takut tak terucap macam mana kan. Kita khawatir benda-benda yang hampir dengan kita ni tak mampu buat kan. Yelah, tak kata share pun tak boleh kan. Paling kurang kan. Wallahualam. Mudah-mudahan sedikit perkongsian daripada saya pada pagi ini memberikan manfaat kepada kita bersama lah. Dan saya salah silap mohon dimaafi kalau apa yang saya sampaikan tidak sampai kepada hati tuan-tuan, tidak dapat memahami apa yang saya sebutkan pada pagi ini. Mudah-mudahan tidak dapat banyak, sedikit itu dapat dibawa balik dan diceritakan kepada yang tidak datang. Wallahu a'lam. Saya sudahi dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.